يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dinamakan qardul hasan. Qardul hasan, simpanan yang baik. Biasa kita simpan duit. Nah, jadi simpanan yang paling baik ialah simpanan kita memperbanyakkan dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Itu simpanan kita yang akan dapat hasilnya besok di hari akhirat di sisi Allah. Simpanan yang paling mulia. Dan simpanan ini tidak perlu kena zakat. Kalau simpan duit kena zakat. Enggak. Jadi ini simpanan antara kita dengan Allah yang hari-hari kita sebut, dibasahi lisan kita dengan bertasbih. Jadi segala kemuliaan yang telah pun dijanjikan oleh Allah, maka kita akan dapat menerima pada hari yaumul qiyamah ataupun yaumul mahsyar, hari akhirat besok insya-Allah. Kata Abu Lais pula, jika seorang dalam kemiskinan dan tidak punya sesuatu yang akan disedekahkan, maka hendaklah membaca kalimah ini supaya boleh mencapai pahalanya sedekah. Kalau kita tak ada nak bagi sedekah, kata Abu Lais, pengarang kitab ini almarhum, banyakkan kita bertasbih, bertahmid kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita mencapai pahala orang sedekah. Jadi banyaklah bab sedekah ni. Senyum pun sedekah,
Nabi kata, tiada ada apa yang kita nak beri sedekah. Senyum dengan kawan, dengan sahabat, itu pun sedekah. Dan sedekah kita yang paling mulia ialah sedekah kita dengan kalimah yang suci ni, bertasbih kepada Allah. Jadi Allah akan memberikan ganjaran pahala sedekah. Ketika Rasulullah SAW menggalakkan sedekah kepada sahabat, maka orang-orang yang ramai bersedekah kecuali Abu Umamah bin Al-Bahili yang tetap duduk di majlis Nabi SAW sambil menggerakkan bibirnya, sehingga ditanya oleh Nabi SAW, mengapakah engkau menggerakkan kedua bibir kamu? Jawab Abu Umamah, ya Rasulullah, aran nas yatasaddaqun wa laysa li syai'un an tasaddaq, fa aqulu fi nafsi subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Amamah, hadhihi al-kalimah wa khairun laka min muddi zahabin tatasaddaqu bihi 'ala al-masakin. Jadi Abu Umamah ni orang pakat bersedekah, buat bagi sedekah, dia duduk gitu ya, tak bangkit-bangkit. Tapi di mulut, di bibirnya bergerak-gerak membaca. Maka Rasulullah melihat orang bersedekah sedangkan dia tidak mempunyai apa untuk disedekahkan. Kata dia, ya Rasulullah, saya melihat orang ramai bersedekah sedangkan saya tidak ada apa untuk disedekahkan, maka saya terus membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Amamah, hadhil kalimat khairun laka min muddi zahabin tatasaddaqu bihi 'ala al-masakin. Wahai Abu Umamah, itu lebih baik bagi kamu daripada satu mud emas kepada orang miskin. Satu mud ni banyak mana tak? Emas. Kalau kita hari ni berapa? 100 gram kah lebih? Nilai dia hari ni, nilai emas dia kira gram lah. 100 gram berapa ringgit? Jadi mud, satu mud pemberian emas yang paling besar lah. Nilai emas ni besar lah. Kalau satu mud ni pun banyak, 100 gram banyak lah. Dan nilai keadaan semasa bergantung kepada harga semasa lah. Kalau zaman dulu, zaman kita hari ni pun ada dia masa dia naik, masa dia turun kan. Masa naik, mas naik tu dia mahal lah. Masa dia turun tu murah. Jadi kita lihat satu daripada yang Nabi sebut kepada Abu Umamah ni, dia kata, aku ni ya Rasulullah, orang pakat bangkit bagi sedekah, itu sedekah ni aku tak ada apa nak bagi. Lalu aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Itu yang aku ada. Itu Nabi kata kepada dia, ya Aba Amamah, hadhil kalimat, hadhil kalimah khairun laka min muddi zahabin tatasaddaqu bihi 'ala al-masakin. Yang tu lebih baik bagi kamu daripada satu mud emas kepada orang miskin. Kalau sebuah nilai 100 gram emas kamu telah beri kepada orang miskin. Jadi emas, emas tu yang dah dibuat, orang kata dah semua dibuat barang kemas, gelang ke cincin. Saya pernah tengok biji emas, orang pergi mengayak biji, kan? Ayak biji, biasa biji timah lah orang dapat. Dia ayak dapat emas, dia balik dia tunjuk kat saya, ish, kalau jumpa kat kita tak boleh kata emas lah, benda mungkin kita buang gitu ya, sebab kita tak erti menilai kan. Tapi jumpa kepada mereka yang pencari biji ni, dia kata ni lah emas. Jadi bubuh dalam botol kecil tu ditunjuk, dia kata ni emas, biji emas.
Tu saya kata banyak tu nilai berapa? Yang ni pun nilai dia kata paling kurang dia kata 200 ni. Kecil ya. Tak percaya tu pergi timbang. 200 ringgit nilai ni. Kita nampak Allah kecil sangat. Kalau kita buang lah, tak ada nilai dah. Nah, kalau kita tak erti. Terus dia kata nak simpan dulu. Dia kata jangan beri cari, ada jumpa tambah lagi. Masuklah Mekah tu. Sebab di kawasan negeri Perak ni, Sultan Perak bagi kebenaran rakyat dia boleh cari bijih. Itu satu kelebihan negeri Perak lah. Dia tak mengganggu anak-anak rakyat dia pergi cari bijih. Kau dapat bijih emas ke, bijih timah ke, jual lah, dapat hasil untuk makan minum. Ini cerita orang di Perak. Jadi dia orang pergi mengayak bijih. Hari-hari kerja dia itu je. Orang kampung banyak pergi mengayak bijih. Jadi kita ni mengayak bijih timah tu pun, kalau kita ni kita tak erti nilai ni, kita kan pasir lah, pasir kita buang tak, dia ayak ni lah kita bijih mak, bijih timah. Satu tin susu tu boleh dapat nilai yang beratus-ratus ringgit. Satu tin susu kosong, susu Cak Junjung tu kan. Kita tak erti nilai, kita mungkin anggap batu biasa, mungkin pasir, tapi itu bijih timah. Sebab dia orang hari-hari waktu ni dah sibuk mendulang lah ni, dia mengayak bijih lah. Lepas subuh tu dia orang dah mengayak bijih. Tunjuk ni bijih emas, ni bijih timah. Jadi kalau siapa yang apa dapat tu terpulang, dia nak jual begitu ataupun pergi lembu buat cincin ke, buat gelang ke, boleh belaka. Memang tukang kedai ambil mahal harganya sebab emas yang original, nilai tinggi. Itu ditunjuk saya besar, kecil sangat. Saya kata berapa ringgit? Ini pun dia kata paling tidak dia kata 200 dengan keadaan emas sekarang. Jadi gitu tuan. Waktu kalau disebut dia kata min muddi, dalam satu mud daripada emas boleh kita nisbah dengan lebih kurang 100 gram emas pada kini. Dengan nisbah itulah Allah berikan pahala kamu mendapat satu mud kamu sedekah kepada orang miskin emas, dengan kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, besarnya kalimah tasbih ni sampai begitu sekali. Yang paling agung, paling tinggi di sisi Allah. Walaupun orang lain boleh bangkit, boleh beri sedekah, berikan harta, Abu Amamah dia tak ada harta, hanya dalam keadaan bertasbih. Mulutnya sentiasa, bibirnya bergerak mengatakan sesuatu. Bila Nabi tanya, dia kata itulah aku, tak ada apa yang nak diberikan, aku hadiah, aku sedekahkan dengan tasbih, tahmid dan takbir kepada Allah. Jadi itulah tuan-tuan, bayangkan kalau kita memperbanyakkan dengan tasbih tu hari-hari, maka lebih daripada satu mud yang kita telah pun buat sedekah kepada orang fakir miskin. Lebih daripada 100 gram emas kita telah sedekah kepada orang fakir miskin. Maka kayalah manusia itu di sisi Allah, yang akan dibangkitnya ia pada hari akhirat nanti insya-Allah. Wallahu alam. Habis itu. Dan sikit lagi kita ambil bab yang baru, fadilat salawat. Fadilat salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muhammad bin Abdul Rahman yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia ma minkum min ahadin sallama alayya idza muttu illa ja'ani Jibrilu yaqul ya Muhammad hadza fulan ibn fulan yuqri'uka assalam fa aqulu wa alayhi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang bermaksud tiada seorang yang memberi salam kepadaku sesudah matiku.
melainkan datanglah malaikat Jibril memberitahu kepadaku, ya Muhammad, orang ni bin orang ni, si fulan bin si fulan ni memberi salam kepadamu. Maka langsung saya menjawab, Nabi menjawab, wa alaihi salam, dan padanya juga salam dan rahmat Allah serta berkatnya. Ini kelebihan kita membaca salawat ke atas Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah berfirman kepada para malaikat, berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebab tu tuan-tuan, bila disebutnya nama Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak sambut demikian dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita ni tiada ada insan yang lebih agung dan mulia, maka itulah pemimpin yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat kepada Nabi bukan bermusim. Kita ni tunggu musim Rabiul Awal, inilah selawat kata Nabi. Pasal kita sambut maulidnya Nabi. Ada sahabat kita tanya, sambut maulid, Nabi sambut ke hari kelahiran dia? Nabi tak pernah sambut. Sahabat-sahabat pun tak pernah buat. Tiba zaman kita ni lah para ulama-ulama dengan tujuannya agar umat Islam dibimbangi yang kemudian ni takut mereka lupa dan tidak ingat akan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi anak-anak kita ni, generasi muda, generasi tua ni pun kalau ditanya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun nak cerita payah tu. Sebab apa? Kita ditanam dalam pendidikan di sekolah-sekolah. Sejarah yang kita ingat sejarah tanah Melayu. Kita boleh hafal sejarah tanah Melayu. Sejarah Islam, ramai yang buta tak tahu sejarah Islam. Saya balik kampung pun, saya kata dekat orang kampung, saya kata, tuan-tuan tahu tak, kuala Sungai Merbuk ni yang tuan-tuan duk melintah hari-hari ni, inilah sejarah mencecahnya kaki mubalik Arab. Lebih awal datang mencecah di kaki ni, kaki mereka dipijak sudah di kuala Sungai Merbuk ni, untuk mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat di Bujang, Lembah Bujang ni. Ketika itu ramai di kalangan mereka di Lembah Bujang ini orang-orang Hindu. Tu jumpa candi-candi banyak di kawasan Lembah Bujang sampai hari ini. Ada syarikat perumahan nak korek buat pasal nak buat taman, korek jumpa lagi kesan sejarah. Maka diarahkan oleh pihak menteri besar yang baru supaya dia hentikan projek tu. Jangan buat projek perumahan tu kawasan sejarah. Bisa balik baru ni tengok dah mula balik dah. Sebab perumahan tu dah buat perjanjian 93 lagi. Dia orang dapat kebenaran tahun 93 lagi buat perumahan untuk dibangunkan perumahan kawasan tu. Belum ni ditanam kelapa sawit. Dah mula buat projek dah. Dia tak boleh nak halang lah sebab projek tu dah lama. Jadi dia korek, dia jumpa tu, pergi letak dekat candi Museum Arkeologi Lembah Bujang di Merbuk. Jadi sebelum itulah kita melihat, saya kata, sejarah ini bila ditanya kepada anak-anak muda, Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka berkembang biak sampailah ke kuala Sungai Merbuk ni, yang dipijak oleh mubalik Islam para Arab, golongan orang Arab ketika itu mengembangkan ajaran Islam.
sejarah ni ramai orang tak tahu tuan, tenggelam. Ramai orang tahu sejarah tanah Melayu. Jadi sebab itulah kita ni balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berselawat kita pada musim-musim tertentu, tapi berselawat ke atas Nabi ni sepanjang masa sampailah bertemu dengan hari kiamat. Banyakkanlah selawat ke atas Nabi. Itu yang saya melihat juga kepada tentang selawat ni. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, satu daripadanya ialah satu hari Allah akan beri mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan semua Allah Ta'ala bagilah. Ada orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala bagi mimpi sungguh berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalannya, orang tu banyak bersolat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang tekun beribadah kepada Allah, yang digolongkan orang yang saleh dan salihah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi satu kelebihannya, orang berselawat ni dia akan berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Itu di antaranya, tuan-tuan. Itu pun terserah kepada Allah, kita tak boleh nak tentukan juga, tetapi di antara amalan-amalan yang disebut. Jadi marilah kita berselawat ke atas Nabi. Sebab tu dikatakan bahawa dalam riwayat tadi ni daripada Muhammad bin Abdul Rahman, tiada seorang yang memberi salam kepadaku sesudah matiku setelah wafatnya Nabi SAW, melainkan datanglah malaikat Jibril memberi tahu kepada Nabi. Rasulullah SAW tuan, memang dia dah tak ada dah, tapi dia masih hidup. Nabi masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam segala majlis yang kita berselawat ke atas Nabi itu disaksikan oleh para malaikat dan Nabi menyaksikan. Ada kita baru-baru ni buat majlis selawat, ya, yang kita panggil di kalangan syekh-syekh, habib-habib apa semua tadi ni, di kalangan tuan-tuan guru kita pakat turun berselawat. Sesungguhnya majlis itu adalah dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nampak lah. Dalam perkara ni Nabi tetap masih ada, dan berselawat ke atasnya itu adalah satu daripada satu saham yang tinggi. Maka dijawab oleh Nabi SAW. Tu dalam hadis ni dia kata, fa'aqulu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maknanya Nabi menjawab, kita selawat tu, Nabi pun menyahut dengan wa alaihi salam, dan padanya juga salam dari rahmat Allah serta berkatnya. Jadi sebab tu kita ni sentiasa kena berselawat. Mari duduk dalam masjid, tak ada apa nak bersembang, nak buat kerja, kita tak ada apa, kita berselawatlah ke atas Nabi. Jangan ada bersembang kosong dalam rumah Allah. Ini mari masjid rajin, duduk dalam masjid bersembang merapu yang bukan-bukan. Itu yang terjadi masalah. Kita mari masjid, kenapa ulang masjid hari-hari? Orang pun tengok rajin dia tu ke masjid hari, tapi tak berubah-ubah. Pasal apa? Pasal kita tak jaga adab-adab masjid, perangai tu. Duduk masjid bersembang. Cerita ni berselawatlah ke atas Nabi SAW. Pertama-tama sekali amalan bila Nabi duduk dalam masjid, Nabi niat i'tikaf dalam masjid. Kita beberapa kali mari duduk masjid, kadang-kadang kawan peringat, barulah kita teringat nak niat i'tikaf. Kadang-kadang daripada awal duduk sampai balik terbit tak niat pun i'tikaf dalam masjid. Itu kita nah. Jadi duduk i'tikaf dalam masjid, baca Quran, berzikir kepada Allah dan tasbih, tahmid, takbir. Dah mungkin dah banyak kita tu berselawat pula ke atas Nabi, ya. Sentiasa berselawat. Jangan diingat bulan Rabiul Awal. Jadi itulah kelebihannya. Allah memberkati kita, insya-Allah
Dengan keberkatan itu kita mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tanda kasih sayangnya kita. Jadi kita banyak-banyakkan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat diberikan kita kelebihan dan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insyaallah sambung pada keesokan harinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Assalamu